Kesilapan yang dibuat oleh ramai individu adalah mereka merancang perbelanjaan bagi RM10.000 Malaysia, tetapi hanya menerima gaji RM5.000 Malaysia setiap bulan. Semanis senyuman kepada pengatur bicara, keadilan terselah buat para kehakiman, warga PNB berminda kelas pertama, Difka hormat yang dihormati, dan seterusnya para ilmuwan yang sudi mendengar alunan pidato. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Berdirinya saya di sini bukanlah sebagai Presiden Soekarno, tetapi hanya untuk memberikan sedikit ilmu yang berbunyi kesan dan akibat tiada pelan perancangan keuangan yang baik. Sebelum kembara jauh berbatu, tafsiran mauduk pidato, bermulalah perjuangan anak jati Malaysia ini. Menurut pakar ekonomi daripada University of Chicago, Profesor Frank Knight, terdapat keadaan tertentu apabila hasil daripada aktiviti manusia tidak dapat dijangka, dan kemudian hitung kemungkinan keadaannya tidak mustahil dan tidak bermakna. Sebagaimana pendapat Knight, peristiwa kebelakangan ini jelas membuktikan bahawa tiadanya pelan perancangan keuangan yang baik akan menyebabkan kesan dan akibat yang tidak dijangka dan tidak bermakna. Hadirin hadirat, 4 perspektif akan disantapkan sebagai penaik selera. Pertama, dibelenggu masalah keuangan. Perancang keuangan pernah berkata, bukanlah gaji besar yang menjadi persoalan, tetapi berapa banyak dari gaji anda yang boleh anda simpan menjadi penentu kehidupan masa depan. Ramai orang di luar sana yang bergaji rendah tetapi masih boleh hidup kerana mereka merancang, mereka berbelanja di dalam lingkungan kemampuan gaji mereka, tidak lebih. Sedangkan terdapat segelintir masyarakat yang berbelanja di luar kemampuan gaji mereka. Menurut kajian dari Persatuan Gabungan Malaysia, iaitu FOMKA, purata individu yang berumur 21 tahun ke atas berhutang sebanyak RM100,000 kerana tidak ada perancangan. Hal ini menyebabkan mereka terjerumus ke lembah perangkap hutang, seolah-olah merancang dan mengumpul koleksi hutang. Akhirnya, bahana inflasi yang menerja tidak dapat diserga tatkala kuasa ringgit tidak lagi gah. Harga barang semakin mendabik megah. Cetusan idea kedua, menjadi mangsa kad kredit. Pada masa kini, segala-gala urusan boleh dibeli secara hutang dan bayar kemudian. Membeli rumah, kereta dan lain-lain lagi dengan hanya menggunakan kad kredit sahaja. Malahan, skim kredit juga digunakan untuk melangsungkan perkahwinan dan berbulan madu. Kad kredit amat mementingkan dan memudahkan gaya hidup. Tetapi tanpa pengurusan yang cekap akan menyebabkan masalah yang parah seperti diisytiharkan Muflis. Menurut Jabatan Insolvensi Malaysia, hampir 50% yang diisytiharkan Muflis disebabkan kad kredit adalah golongan di bawah umur 30 tahun ke bawah. Maka apabila menggunakan kad kredit, terdapat beberapa prinsip keuangan yang harus dipatuhi bagi menggantikan peranan wang tunai. Menurut agensi konseling dan pengurusan kredit iaitu AKPK, faktor ini merupakan punca utama mengapa pengguna menghadapi masalah besar. Akhirnya, kehidupan tidak terurus. Badan yang besar menjadi kurus, tinggal tulang dan usus. Hadirin hadirat yang budiman, perspektif ketiga, masalah pembiayaan anak ke universiti. Mengapa ini boleh terjadi? Tiadanya pelan perancangan keuangan yang mantap akan menyebabkan kekusutan rambut menjadi-jadi. Dahulu ibu bapa jual lembu, tanah untuk membiaya pendidikan anak ke universiti. Tetapi sekarang nak jual apa? Jual rumah, nak duduk di mana? Jual kereta, baki hutang kereta
lebih banyak berbanding harga kereta. Mahu tidak mahu, terpaksa membuat pinjaman pendidikan. Pinjaman pendidikan bukan tidak bagus, tetapi untuk menggenggam segulung ijazah di universiti tempatan, anda memerlukan RM40.000 Malaysia. Berbaluikah dengan gaji yang anda bakal dapat nanti? Adakah peluang pekerjaan yang ditawarkan kelak bersesuaian dengan kelulusan yang anda perolehi? Sebab itulah kita disuruh untuk merancang keuangan dengan lebih sistematik. Kini, Amanah Saham Didik, produk daripada PNB, memberikan pulangan yang lumayan kepada masyarakat yang ingin menyimpan dana pendidikan anak. Kita tidak perlu mencuri, kelak memalukan diri. Masalah keuangan selepas bersara menjadi topik terakhir sebelum saya mengundur diri. Masa muda semuanya indah, maklumlah tanggungan tidak banyak. Pendek kata, semuanya berjalan dengan lancar. Hari bertukar bulan, bulan bertukar tahun. Akhirnya anda mencapai usia 55 tahun. Duit simpanan tidak ada, semata-mata duit ihsan kumpulan wang simpanan pekerja. Cukupkah dana KWSP untuk menampung perbelanjaan selepas bersara? 5 tahun dahulu keluarkan duit untuk membaiki rumah. Selepas bersara keluarkan duit untuk membayar segala hutang. Tinggallah RM400.000 Malaysia. Selepas 3 tahun duit hanya berbaki RM30.000 Malaysia. Rasanya baru berusia 58 tahun. Nah, hidup kurang-kurang 10 atau 20 tahun lagi. Sepatutnya masa emas ini digunakan untuk menikmati hidup, bukannya untuk mengerah tenaga. Maka perancangan keuangan yang sistematik dari peringkat awal lagi dapat mencegah kita dari tergapai-gapai mencari tebing untuk berpaut. Astaghfirullahalazim, terlalu lekah bercolote sehingga lupa akan masa. Tetapi 4 perspektif berbeza telah saya rungkaikan. Betapa seisi dewan perlu sedar kesan dan akibat yang tidak bermakna dan tidak dijangka apabila tiada pelan perancangan keuangan yang mantap. Sebelum pelayaran ini melabuh ke muara, moleklah saya menyeru kepada hadirin hadirat dan mengajak supaya merancang keuangan dengan lebih sistematik supaya dapat hidup tanpa hutang yang berbukit-bukit. Kelak mengundang perit. Biar bersakit-sakit dahulu, kelak senangnya tidak sedikit. Akhir kata dari saya, sediakan payung sebelum hujan. Hutang menyelubungi kehidupan yang penuh misteri ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad Saifuddin bin Mat Bahir. Ya, Tuan Hakim. Selepas kita mendengar banyak kesan negatif daripada dengan ketiadaan atau tanpa perancangan kewangan yang baik, soalan saya, berikan pandangan saudara, mengapa masih ramai yang tidak menitik beratkan atau tidak mengutamakan perancangan kewangan? Soalan saya, pada pandangan saudara, mengapa masih ramai yang tidak menitik beratkan dan mengutamakan perancangan kewangan? Terima kasih kepada Tuan Hakim. Perancangan keuangan yang sistematik memberikan impak positif dalam kehidupan, sama ada untuk usia muda maupun usia muda tua, untuk kanak-kanak maupun warga emas. Cantik perawan si anak darah duduk tersimpuh di lamun bayangan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam merancang keuangan. Sebentar tadi Tuan Hakim ada memberikan persoalan yang begitu amat rumit untuk saya rungkaikan sehingga mampu meleraikan rambut saya, tetapi akan saya jawab dengan penuh tenang. Apakah pendapat saya? Kenapa pada masa kini ramai orang tidak masih sedar akan perancangan keuangan sistematik? Kerana terlalu ikutkan nafsu badan binasa. Sebab itulah kita harus kena tahan nafsu kita supaya tidak perlu membeli kehendak yang berlebihan
daripada keperluan. Sekarang ini masyarakat lebih inginkan iPhone, iPad, Samsung Galaxy Tab 2. Itu hanyalah kehendak, bukannya keperluan. Kita seharusnya memikirkan kehendak, jangan ikut nafsu badan binasa. Itu adalah perspektif pertama. Perspektif kedua adalah mereka tidak sedar bahawa belanjawan memberikan masa depan yang cerah. Pada masa kini, belanjawan adalah amat penting kerana untuk menyimpan dana pendidikan anak-anak ke universiti adalah juga belanjawan. Iaitu menyimpan dana pendidikan anak-anak adalah perancangan. Sebenarnya saya cuma menegaskan, itu saya sebut sampai 2 kali. Apabila kita dapat merancang keuangan, kita dapat menyimpan dana. Tetapi kerana ketidaksedaran kita tentang kepentingan perancangan keuangan mengakibatkan kita longlai di tengah jalan. Sebab itulah kita tidak dapat merasai kehidupan yang senang di era globalisasi yang mencengkam hidup ini. Sebelum saya mengundur diri, moleklah saya sekali lagi menyeru kepada hadirin hadirat sebelum keluar dari majlis ini supaya tanam minda anda untuk merancang keuangan dengan lebih sistematik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merancang keuangan dari anak jati Malaysia ini.